Majlis Profesor Dr. Muhammad yang juga dihormati YDP Ikram Jawa Baru Tengah, Profesor Madya Dr. Tuludin. Seterusnya ahli jawatankuasa Ikram daerah Johor Baru Tengah, tuan-tuan dan puan-puan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam di saat kita menyambut Maulidur Rasul, kita sekali lagi dapat bersua, dan tuan-tuan dan puan-puan sudi melapangkan masa pada malam ini. Kedatangan kita tak lain tak bukan ialah kerana cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kerana cinta itulah mendorong kita untuk mendalami tentang kepribadian Rasulullah SAW, iaitu satu pribadi yang unggul, yang ulung, yang terkemuka, yang terhebat, yang diperakui bukan saja oleh sarjana-sarjana Islam, bahkan juga diperakui oleh sarjana-sarjana yang bukan Islam. Jadi oleh sebab itu kita ni sangat beruntung, kerana Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam ini ialah manusia unggul yang sepatutnya menjadi idola kita, yang sepatutnya menjadi teladan kita. Bukannya kita mengambil contoh-contoh teladan-teladan yang selain daripada baginda Rasulullah SAW. Inilah contoh paling ideal, paling lengkap, paling sempurna, yang mana kita tak perlu lagi melihat contoh-contoh yang lain dari segi kebaikan, dari segi akhlak, dari segi kepribadian dan sebagainya. Jadi insyaAllah pada malam ni saya bukanlah orang yang paling layak untuk membicarakan tentang kepribadian Nabi SAW. Mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ada yang lebih baik daripada saya lagi. Jadi insyaAllah kita sama-sama akan berkongsi pada malam ni, yang mana saya diamanahkan untuk membincangkan tentang siri ceramah kepribadian Muslim, di mana kita pada malam ni adalah siri yang kedua, insyaAllah ya. Pada siri yang pertama tempoh hari, kita membincangkan tentang intipati kepribadian Muslim. Jadi pada minggu ni kita ambil satu contoh ya, satu kepribadian yang tepat, yang kita nak nilaikan, yang kita nak jadikan timbangan ataupun neraca tentang kepribadian Muslim yang sebenar-benarnya, yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya kamu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mempunyai akhlak yang agung. Itu satu pujian daripada Allah SWT, pencipta, khaliq kepada manusia seluruhnya, pencipta kepada seluruh alam, bahkan pada pencipta Nabi Muhammad SAW sendiri, memperakui, mengesahkan bahawa Rasulullah ini adalah seorang yang mempunyai pribadi yang sangat unggul. Jadi pada malam ni insyaAllah ya, kita sama-sama selama sejam setengah ni, insyaAllah kalau tuan-tuan sanggup tunggu ya, kita akan sama-sama bincangkan tentang Rasulullah pribadi unggul. Jadi sebelum kita masuk kepada kepribadian Rasulullah SAW, marilah kita sama-sama merenung kenapa hari ini khususnya di negeri Johor lah, mengadakan majlis-majlis Maulid Rasul sampai sebulan, 2 bulan pun ada, 3 bulan pun ada. Tetapi kalau di negeri-negeri lain taklah ya. Negeri-negeri lain mungkin sehari, 2 hari, seminggu je lah. Tapi Johor ni pelik sikit Walau bagaimanapun, kalau mengikut kata Imam Hasan Al-Hudaybi, beliau ni ialah pemimpin Musydul Am, Ikhwan Muslimin yang kedua, iaitu selepas Imam Hasan Al-Banna. Dia mengatakan dalam risalah Fi Zikril Maulid, dia mengatakan kenapa umat Islam terdahulu tidak melakukan majlis-majlis ataupun sempena-sempena peristiwa besar Islam seperti Maulid Rasul, Isra Mi'raj, Nuzul Quran dan sebagainya. Kenapa umat-umat dahulu tak perlu benda-benda ni dan tak buat pun? Ini hujah dia lah saya pindahkan saja hujah dia. Kerana mereka memang tak memerlukannya. Berbanding kita pada hari ini, kita hari ini sangat perlu, tapi umat dahulu tak perlu. Kenapa mereka tak perlu?
Okey, yang pertama kerana mereka ni hidup sehari-hari bersama dengan seluruh manusia yang merealisasikan kebaikan risalah Islam, kebaikan risalah Nabi Muhammad. Mereka lah yang mengamalkan, menghayati dan melihat depan mata mereka sendiri Rasulullah SAW. Mereka sangat hampir, sangat dekat, sangat cinta. Kerana itu seorang sahabat besar Nabi, Anas bin Malik, pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia pernah bertanya, "Ya Rasulullah, saya ini sangat mencintai Allah, saya ini sangat mencintai Rasul. Bagaimana kedudukan saya ya Rasulullah?" Macam itulah lebih kurang soalan dia. Jadi Nabi kata, "Engkau ya Anas," lebih kurang lah ya, mungkin tak betul lah saya cakap ni, "Engkau wahai Anas akan menjadi temanku di dalam syurga. Engkau akan menjadi temanku dalam syurga nanti." Kenapa? Kerana Nabi bagi tahu siapa yang mengamalkan sunnahku. Ini adalah hadis yang biasa kita dengar ya. Siapa yang mengamalkan sunnahku bermakna dia mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, dia akan menjadi temanku di syurga nanti. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kita lihat umat dahulu tak memerlukan meluru Rasul ni kerana mereka sangat rapat dengan Nabi, sangat dekat, sangat cinta dengan Nabi. Di mana seluruh hidup mereka ni memang mencontohi Nabi, hidup sebagai seorang Muslim yang sebenarnya. Jadi kerana itu mereka tak perlu Rasul. Dan kita pun tak perlu anjurkan pun, kerana mereka semua dah baik belaka dah. Yang kedua, kerana mereka memahami makna ayat surah Al-Ahzab ayat 45 hingga 46. "Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira." Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Ini Allah memberitahu kepada Nabi SAW ya. "Inna arsalnaka," kami utuskan kamu ya Rasulullah, sebagai apa? Nazira, sebagai pemberi peringatan. Mereka faham, golongan terdahulu, umat terdahulu mereka faham bahawa Nabi diutuskan untuk membawa peringatan. Yang kedua, wa mubasysyiran, sebagai pembawa khabar gembira. Kabar gembira tentang adanya balasan yang besar, pahala yang besar, pahala akhirat yang sangat hebat, syurga ya. Wa nazira, dan juga amaran-amaran kepada orang-orang yang menolak Islam, yang kafir, yang menentang Islam, yang tak mengamalkan Islam, dengan balasan api neraka. Wa da'iyan ila Allah, dan Nabi itu mengajak manusia supaya menyembah Allah biiznihi, dengan izinnya. Dan Rasul itu berperanan sebagai wasirajan munira, sebagai lampu yang menyinari. Peranan Rasul ini lampu yang menyinari alam daripada kegelapan, daripada kesesatan, daripada penyelewengan, kepada jalan yang terang, yang penuh dengan hidayah, taufik yang akan memandu mereka kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Jadi umat terdahulu mereka faham. Mereka faham peranan Rasul, mereka faham tugas Rasul, mereka tahu risalah Rasul. Jadi kerana itu mereka mengambil Rasul ini sebagai syahidan, sebagai saksi. Syahidan sebagai saksi, tadi saya tak terjemah tadi. Syahidan sebagai saksi, dan Rasul sebagai mubasyir, sebagai membawa kabar gembira, dan juga sebagai membawa cahaya. Yang ketiga, seterusnya mereka atau umat terdahulu memahami makna hadis innama ana rahmatun muhdatun. Kita biasa dengar inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Ya, Nabi kata innama ana rahmatun muhdatun. Ana, saya adalah seorang pembawa rahmat, pembawa kepada kesejahteraan, keamanan kepada dunia seluruhnya. Dan juga muhdatun, yang membawa petunjuk, membawa sinar, membawa hidayah daripada Allah SWT. Jadi mereka tahu Rasul. Jadi kerana itu mereka berpegang teguh dengan ajaran Rasul, dengan risalah Rasul. Mereka sama sekali tidak jauh daripada Islam. Jadi kerana itu mereka tidak perlu berbanding pada hari ini. Kita pada hari ini macam mana? Kita hari ini benar-benar sudah satu, melupakan misi Nabi. Umat hari ini melupakan misi Nabi. Ya, ramai yang pada malam ni berkumpul dekat kedai-kedai makan, restoran-restoran, tempat-tempat lepak, tempat-tempat hiburan, pasar raya. Yang gila kereta tengah tengok kereta, apa yang kurang, sport ini ke,
Dia tengah gila basikal, tengah lanjut basikal sekarang ni, keliling kampung. Ni ada lah tempat saya ni, satu grup ni. Tiap-tiap malam Sabtu, malam Ahad ada lah dia. Dia orang satu pontian. Cikgu-cikgu tu, bukan orang lain. Bukannya student-student IPT ke, cikgu-cikgu. Semua grup cikgu. Saya tak join. Sebab harga basikal sebiji pun RM5,000. Kalau 100 saya boleh gak lah. Jadi mereka ni semua lupa dengan misi Nabi. Kerana itu mereka sibuk dengan urusan-urusan yang tak penting. Yang tak penting dalam Islam ni lah ya. Dan yang keduanya, orang hari ini melupakan bahawa Nabi SAW adalah pembawa rahmat. Ana rahmatun, ana muhdatun. Lupa bahawa Nabi sebenarnya nak menyelamatkan kita. Islam yang dibawa ni untuk kesejahteraan umat manusia. Orang lupa. Hari ini sewenang-wenangnya orang yang diberikan kuasa melakukan kezaliman, penindasan kepada rakyat, penipuan, salah guna kuasa, rasuah, penyelewengan dan bermacam-macam lagi. Orang yang menentang akan ditindas, ditangkap, diseksa dan sebagainya. Di Malaysia mungkin tak berapa lah, tapi kalau di negeri-negeri Arab, Syria sekarang ni, di Mesir, di Jordan, di Libya, itu lagi dahsyat ya. Dahsyat lah. Kita pun tak mampu. Nasib baik Malaysia ni baik-baik orangnya ya. Maka kita memerlukan untuk mengadakan peringatan Hari Besar Islam seperti hari ini, Maulidur Rasul. Yang saya belum masuk lagi ni poin ni, cuma nak buka minda tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni ya, termasuklah Maulidur Rasul. Jadi kita nak memperingati kita mengadakan majlis untuk memperingati perjuangan misi Nabi, apa yang Nabi bawa, kita nak kaji pada malam ni. Dan pada malam ni tak lain tak bukan ialah kerana kita nak kenal siapa Rasul. Rasul ni nak apa? Rasul ni bawa apa? Apa dia nak bawa kita ke mana? Jadi kerana itu Allah SWT telah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 128. Saya lupa dia punya ayat Quran ni ya. Siapa tahu? Walaqad apa ya? Saya ingat kepala je. Kalau ingat kepala saya ingat semua. Walaqad apa? Laqad ja'akum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Qad ja'akum rasulun. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul. Allah hantar rasul, hantar utusan, nak memberitahu manusia, nak menyelamatkan manusia. Rasul daripada siapa? Daripada kaummu sendiri. Maknanya daripada golongan manusia, macam kita juga. Sama macam kita. Lapar makan, sakit perut pergi bilik air, sama ya. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Maknanya Rasul ni tahu kita punya masalah. Masalah kita ni terlibat dengan banyak macam penyelewengan, kesesatan, kejahatan, maksiat. Maka Nabi kata apa? Allah kata apa? Harisun 'alaikum. Nabi ni sangat haris. Sangat haris ni maknanya sangat mengambil berat, sangat inginkan. Sangat haris maknanya sangat-sangat bersangatan ya. Nak menolong kita, nak menyelamatkan kita, supaya kita beriman, supaya kita menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang diredai Allah, ibadullah, menjadi hamba-hamba Allah. Rasul ni haris, sangat-sangat menginginkan kita, sangat-sangat menitik beratkan kepada kita, sangat-sangat mementingkan kita. Kerana itu Rasul sanggup tak tidur malam, Rasul sanggup berlapar, sanggup penat lelah, sanggup berhijrah, sanggup bertahan. Kalau itu kan penat, nak berdakwah ni penat. Dalam penat sakit pula, dalam sakit kena ejek pula, kena hina pula, kena halau pula ya, dan bermacam-macam, cedera pula, luka pula dalam peperangan. Jadi kerana haris dia Rasul, sifat Rasul haris, dia sayangkan kita ya, tapi umatnya tak sayang dia pula. Dan seterusnya sifat Rasul tu rauf, maknanya amat belas kasihan. Jadi Rasul ni punya sifat penyayang. Kalau harisun 'alaikum tu maknanya Rasul ni sangat prihatin lah ya, sangat concern lah ya, kepada kita ni, sangat prihatin pada umat dia, sampai dia tak boleh tidur.
memikirkan umat dia, nak menyelamatkan umat dia. Macam mana nak buat ni sampai tak tidur malam, sampai menangis-nangis. Ikutkan penat, ikutkan letih. Kalau boleh nak relax macam kita lah, boleh berjahit, boleh tengok TV, boleh makan angin, boleh mancing, boleh sikap minta maaf yang kaki mancing, boleh pergi shopping ke. Rasulullah tak ada kesempatan lah ya, macam kita dia ya. Dan Rasul juga bersifat Raufur Rahim, sifat penyayang. Penyayang kepada siapa? Kepada para mukmin. Tetapi kalau mengikut kata Imam Al-Baghawi, Rauf itu ditujukan kepada Rauf lil muti'in, kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang taat pada perintah Allah. Tetapi Rahim pula kepada lil, apa Arabnya ya? Lupa Arabnya lah. Lil maksin, itulah orang yang melakukan maksiat ya, kena kesian. Jangan kita hina orang yang buat maksiat. Bodoh lah kau gitu kan. Apalah, itu kemaksiatan dilarang. Itu tak boleh ya. Rasulullah SAW bersifat penyayang. Penyayang kepada orang-orang yang macam itu, nak selamatkan mereka. Kita sedih melihat mereka, bukan kita benci mereka, bukan kita pulaukan mereka, kita nak selamatkan mereka. Di mana saja kita jumpalah ya, sama ada keluarga kita, jiran kita, kawan-kawan sekerja kita, kawan-kawan satu IPT dengan kita dan sebagainya, kita kena ada sifat penyayang ya, rahim tu. Jadi apa tugas kita? Jadi tugas kita pada malam ni ialah sama-sama kita nak melihat dan mengkaji tentang kepribadian Rasulullah yang unggul. Kita nak kaji sikit-sikit lah. Kalau kita nak kaji banyak-banyak tak sempat malam-malam ni, saya bisa bagi ya. Sebab saya pun dah diingatkan jangan lama-lama. Jadi saya pun pendek-pendek je lah. Kita tengok apa kata bukan Islam. Ini perakuan daripada orang bukan Islam tentang peribadi Nabi. Kalau orang bukan Islam yang pakar-pakar, yang sarjana-sarjana ni memang iktiraf kehebatan Nabi, kita orang Islam tak mengaku Nabi ini hebat, memalukanlah. Jangan mengakulah kita umat Nabi Muhammad kalau kita tak iktiraf Nabi sebagai manusia yang unggul, memiliki pribadi yang unggul. Contohnya Mahatma Gandhi ni, tuan-tuan boleh baca lah sendiri ya. Contohnya dia kata apa? Pernahkah saya bertanya-tanya siapakah tokoh yang paling mempengaruhi manusia? Saya lebih dari yakin bahawa bukan pedanglah yang memberikan kebesaran pada Islam, tetapi ia datang daripada kesederhanaan, kebersahajaan, kehati-hatian Muhammad. Maknanya dia nak kata Nabi Muhammad seorang yang unggul. Islam ni tersebar, kata Mahatma Gandhi, kerana keunggulan pribadi Nabi SAW. Ini diperakui oleh Mahatma Gandhi, walaupun dia tak masuk Islam ya. Itu dalam buku dia lah. Lepas tu kata ni orang yang siapa nama dia ni, Sir George Bernard. Sebenarnya saya tak nak sebut Inggeris, nanti bunyi jauh. Jadi saya tak sebut lah ya. Tuan-tuan boleh baca sendirilah. Apa kata dia? Saya yakin apabila orang semacam Muhammad memegang kekuasaan tunggal di dunia moden ini, dia akan berhasil mengatasi segala permasalahan sedemikian hingga membawa kedamaian dan kebahagiaan yang diperlukan dunia. Dia iktiraf kalau ada Muhammad kat dunia ni dan satu saja kuasa yang ada di bawah dia, insya-Allah dunia ni akan aman. InsyaAllah dunia ini akan aman ya. Itu perakuan daripada beliau lah ya, walaupun dia ni seorang orientalis. Apa kata Michael Hart ni dalam buku dia ni, 100 orang yang influent ni. Dia kata dia letakkan Nabi Muhammad ni orang nombor 1. Dia kata saya tak dapat nak menyangkal beliau ni lah orang yang saya pilih sebagai orang nombor 1. Tak ada orang yang lebih hebat daripada dia, kerana dia berjaya menguasai hal-hal dunia dan juga hal-hal agama. Ada setengah orang tu agama saja, ada hal semua dunia saja, niagaan ke apa sebagainya, tapi dia semua ya. Tapi dia mengambil kata-kata Lamatin kalau dia pindahkan cakap orang tu sarjana sejarah. Dia kata apa? Jika keagungan sebuah tujuan, kecilnya fasiliti yang diberikan untuk mencapai tujuan tersebut, ialah sebut dhaif lah. Nabi ni sebut dhaif zaman tu, zaman naik unta kan. Tetapi menakjubkan hasil yang dicapai, walaupun kekurangan fasiliti, tapi kehebatan hasil dia tu, sehingga Islam tersebar ke 1/4 ke 3/4 dunia. 3/4 dunia, hampir 3 suku bumi sampai agama Islam ni. Itulah hebatnya, itu ringkasan dia lah ya. Ringkasan kata Michael Hart ni.
Jadi oleh sebab itu dia tanya, siapakah yang berani membandingkan tokoh hebat manapun dalam sejarah moden dengan Nabi Muhammad? Tak ada siapa pun, kalau kita nak bandingkan dengan ketokohan beliau. Jadi oleh sebab itu, kalau orang-orang macam ini pun boleh mengiktiraf Nabi Muhammad, kalau kita tak mampu nak iktiraf, memang tak patutlah, ya. Jadi kita iktiraf Nabi Muhammad dan kita ambil Nabi ini sebagai contoh dan juga kedua kita. Sebab itu apa Islam kata? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Kalau tuan-tuan nak catat nombor ayat sekarang, ya. Kita rumah buat rujukan. Sesungguhnya adalah bagi kamu wahai Rasulullah, bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu adalah satu contoh ikutan yang baik. Rasulullah itu adalah qudwah hasanah, ya, ataupun uswah hasanah, yang menjadi contoh. Tapi hari ini remaja-remaja tak suka ambil contoh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad rambutnya kemas, bergunting cantik, dia suka rambut dia panjang-panjang sampai lebih daripada telinga, panjang belakang, ya, rambutnya pula tegak dan sebagainya. Itu tak mencontohi pribadi Nabi di segi rambut dia, ya. Lagi apa? Dan seterusnya firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalaq ayat 4. Dan bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Khuluqin azim, ya, akhlak yang mulia, perilaku yang mulia, budi pekerti yang sangat mulia. Ini pengiktirafan, pujian daripada Allah, ya. Tak ada lagi pujian yang lebih hebat daripada ini. Apa kata isteri Nabi? Isteri Nabi ni, Khadijah ni, dia boleh terkeluar ayat ini lantaran Nabi rasa tertekan, kerana dia menghadapi cabaran, dugaan di peringkat awal dakwah dia di Mekah. Orang hina Nabi, orang ejek Nabi, orang pulau Nabi, dan bermacam-macam lagi dugaan dan cubaan-cubaan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Maka Khadijah ni memberikan keyakinan, memberikan ketenangan kepada Nabi dan memberitahu apa kelebihan peribadi beliau. Apa dia kata? Baca yang hitam lah, ya. Engkau seorang yang menghubungkan silaturahim. Nabi akan orang yang bersedia faham, Nabi akan hubungkan, Nabi akan ziarah, Nabi akan jumpa orang, ya. Kalau Nabi wassalam, Nabi minta maaf, ya. Jumpa orang, Nabi bagi salam dulu. Jumpa orang, Nabi beri senyuman. Itu contoh mengadakan silaturahim. Engkau benar dalam berkata-kata, Nabi tak pernah tipu, Nabi tak pernah dusta, Nabi sentiasa benar dalam kata-kata dia. Engkau memberi makan orang yang lapar, Nabi dengar orang lapar, ya, Nabi akan belanja makan walaupun Nabi tak makan. Orang ajak Nabi makan, Nabi akan makan. Apa yang ada, Nabi makan. Yang tak ada, Nabi tak tanya, ya. Yang tak ada, Nabi tak berjadi lagi tak? Takkan ni aja, Nabi takkan cakap begitu, ya. Sikit pun dia makan, banyak pun dia makan, ya. Tak sedap pun dia senyap je. Sedap lagi lah, senyap kan, sedap lagi okey lah. Yang tak sedap pun Nabi diam, senyum je. Sedap kan, padahal tak sedap kan. Masin ke, masam ke, Nabi makan juga. Engkau melayani tetamu, engkau menolong orang dalam perkara yang baik. Jadi sebab itu Nabi ni tak sepatutnya lah, ya, dihina, diejek, dipulau oleh kaum dia sendiri, kerana Nabi ni seorang yang sangat mulia, ya, pribadi yang sangat unggul. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha pula? Kana khuluquhu al-Quran. Ini semua tuan-tuan dah tahu, ya. Akhlak Nabi adalah Quran. Akhlak Nabi adalah Quran. Macam mana nak kata Al-Quran, akhlak Nabi adalah Quran? Kenapa Khadijah, kenapa Aisyah cakap macam itu? Aisyah ni menunjukkan bahawa beliau ni seorang yang sangat bijak, genius lah, ya. Dia tak payah cakap banyak. Ketika para sahabat tanya bagaimana akhlak Nabi, kesimpulannya ni saja. Ini saja kesimpulannya, tetapi membawa maksud yang sangat dalam, membawa makna yang sangat dalam. Rasulullah SAW ni mengamalkan akhlak. Al-Quran itu diamalkan dalam kehidupan Nabi. Al-Quran itu hidup dalam Nabi. Nabi ini adalah pentafsir pada Al-Quran secara real. Secara real, Quran itu hanya catatan tulisan, tetapi Nabi real. Dia buat apa yang Quran cakap. Jadi kerana itu gambaran yang diberikan oleh Aisyah sangat tepat tentang akhlak Nabi, ya. Apa kata musuh? Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah ni siapa? Pembesar tokoh Quraisy di Mekah. Bila dia cakap ni,
Dia cakap ketika pembesar-pembesar Quraisy bersidang, nak buat macam mana Kak Muhammad ni? Macam-macam dah kita buat. Jadi mereka pun fikir, bagilah satu idea. Kita sebarkan propaganda bahawa Muhammad ni seorang ahli tilik, tukang tilik. Tukang tilik ni apa? Pak Nujum lah, peramal. Walid Al-Mughirah pun masuk. Saya tak setuju, kerana saya dah bergaul dengan ramai tukang tilik. Muhammad cakapnya sangat berkesan, sangat tepat, sangat bagus, bukan auta punya. Jadi memang idea ni tak dipakai. Kemudian ada lagi tak idea lain? Ni contohlah perbualan tu. Okey, seorang kata Muhammad ni kita sebarkan propaganda seorang yang gila. Walid Al-Mughirah bantah lagi, saya bantah, kerana semua orang tahu bahawa beliau ni mempunyai akal yang sehat, yang cerdas, yang bijak, seorang yang jujur, seorang yang benar. Takkan dia cakap dia gila? Siapa nak percaya? Betul juga. Okey. Buka lagi cadangan yang ketiga. Muhammad ni seorang ahli syair, pandai buat ayat yang sedap-sedap. Korang pun tahu kan, pernah dengar dia cakap macam mana? Bahasa dia biasa je. Yang dia baca sedap tu bukan dia punya, itu daripada Allah. Lebih kurang ni lah, ini saya tak faham sendiri lah. Okey, yang keempat, Nabi Muhammad seorang ahli sihir. Ini cadangan yang keempat. Kita kata Muhammad ni seorang ahli sihir. Walid Al-Mughirah sekali lagi bantah, 4 kali dia bantah. Takkanlah dia kata seorang ahli sihir, dia orang yang jujur, orang yang baik. Itu kata Walid Al-Mughirah. Dah tu kau semua tak setuju cadangan kami, kau nak cakap apa? Lalu Walid Al-Mughirah ni, dia tak ada bagi cadangan apa-apa. Dia cuma cakap ni je. Dia cuma cakap yang ni je. Boleh nampak ke? Boleh nampak? Kecil ni. Tak apalah, saya bacakan. Apa kata Walid Al-Mughirah? Kata dia, kata-kata Muhammad demikian murni dan indah, sangat baik, membuatkan hati akan terkesan, sehingga seorang anak rela berpisah dengan orang tuanya, sehingga orang tua pun boleh terpisah dengan anaknya, seorang isteri rela berpisah dengan suaminya, dan seseorang rela berpisah dengan saudaranya. Ini perakuan daripada Walid Al-Mughirah, salah seorang pembesar Quraisy di Mekah yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Dia pun mengesahkan, memperakui tentang pribadi hebat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh sebab itu, marilah kita sama-sama kita mencontohi kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum dia, jika benarlah kamu ni mencintai Allah, mengasihi Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, amalkanlah ajaran aku, amalkanlah sunnahku, jadikanlah aku ni sebagai idola kau, macam itulah, contohilah aku. Itu yang Nabi SAW nak. Jadi kerana itu, kita pada malam ni nak mengkaji kepribadian Nabi adalah untuk mencontohi Nabi. Kita amalkan dalam kehidupan kita. Mana yang kita dah tak betul, kita baiki, ya. Bukan kita sebagai halwa telinga je, sedap lah cerita Nabi ni, syok lah, habis gitu je. Memanglah syok, tapi balik buat, dan wa yaghfir lakum dzunubakum, serta Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Seterusnya, apa seruan Rasulullah? Apa seruan Rasulullah? Tadi Khadijah cakap Nabi mempunyai pribadi yang sangat unggul, itu berlaku di kota Mekah. Sebaik saja Nabi sampai di Madinah, inilah antara seruan Nabi yang utama, yang pertama dia sebarkan kepada penduduk Madinah. Ya ayuhan nas, afshus salam, wahai manusia, sebarkanlah salam. Sebarkan salam ni dua maksudlah. Suruh bagi salam, jumpa orang bagi salam, Assalamualaikum, jumpa orang bagi salam. Sebab itu Nabi SAW jumpa orang, Assalamualaikum, jumpa orang, Assalamualaikum, belum sempat, baru Nabi dah salam dulu, begitu cepat Nabi bagi salam. Walaupun Nabi dia adalah ketua negara, Pak Presiden, Perdana Menteri, Sultan. Kita pernah jumpa tak Sultan bagi salam kita? Tak pernah jumpa. Kita yang kena bagi salam dia kan.
Tapi Nabi Muhammad, dia yang bagi salam dulu, dia senyum dulu, dia jumpa kita dulu, dia berjabat tangan kita dulu, dia peluk kita dulu. Macam itulah ibaratnya. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada orang-orang miskin, fakir miskin. Sebab itu Nabi SAW dia tak boleh tidur kalau dia dengar ada orang miskin, dengar ada orang lapar, dia akan bergegas cari makanan yang ada kat dapur. Dan Nabi pun sanggup berlapar. Suatu hari Nabi sembahyang, lepas sembahyang Nabi bergegas keluar, balik rumah, dia ambil gandum dan sebagainya, dia cari fakir-fakir miskin, dia bagi makan. Nabi tak boleh lena tidur lah ibaratnya kalau dia tahu ada orang-orang yang kelaparan, ada orang yang miskin, yang tidak dibantu. Kemudian Nabi wasalul arham, wasalul bil lail, wasallu bil lail. Nabi mengeratkan silaturahim, Nabi tunaikan pada solat pada waktu malam. Wan nas niyam, sedangkan manusia sedang tidur, Nabi bangun malam. Dalam penat siang berdakwah, bakwah pula orang halau Nabi, orang benci Nabi sebagainya, tapi Nabi malam-malam boleh bangun lagi. Nabi malam-malam boleh bangun lagi, bukan sekejap, bukan 10 minit, berjam-jam. Kemudian Nabi janji apa? Tadkhulul jannata bisalam, niscaya anda semua akan dapat masuk syurga dengan aman, dengan selamat, dengan sejahtera. Jadi itu janji Nabi SAW kepada para sahabat yang berada di Madinah. Itulah perkara pertama yang Nabi seru nak mengajak umat dia, khususnya penduduk Islam, Muhajirin dan Ansar di Madinah, supaya mengamalkan akhlak-akhlak, budi pekerti yang baik, yang menghubungkan silaturahim. Barulah wujudnya salam, barulah wujudnya keamanan. Memang kita Islam nak wujudkan keamanan, keadilan, kesejahteraan kepada umat, kepada penduduk seluruhnya. Sekiranya apa yang Nabi cakap ini diamalkan, insya-Allah perkara-perkara itu akan terlaksana. Baik, sekarang kita masuk kepada pribadi Nabi SAW. Okey, yang pertama ialah sifat tawadhu. Saya duduk ya. Baik, sebelum kita baca hadis ni, apa makna tawadhu? Boleh saya tanya? Apa makna tawadhu? Cikgu ni biasanya dah mengajar baru dia tanya, tapi saya sebelum mengajar saya tanya dulu. Boleh? Apa makna tawadhu? Siapa nak jawab? Apa makna tawadhu? Merendah diri. Oh, semua tahu. Bagus. Kalau semua dah tahu, maknanya saya tak payah ajar lah. Merendah diri ini sebenarnya adalah hasil daripada keimanan, hasil daripada jiwa yang besar. Yang mana jiwa yang besar itu bukan menyebabkan dia jadi angkuh, jadi sombong, tetapi dia akan menjadi orang yang lebih rendah diri. Kerana Nabi SAW ada menyatakan kepada kita bahawa, ini kata Abdullah bin Mas'ud, tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam dirinya sebesar zarah sifat takbur, sifat sombong, sifat angkuh. Tidak akan masuk syurga kalau ada sebesar zarah sifat takbur tu. Sifat takbur ni banyaklah, termasuklah ujub kat situ, termasuklah sum'ah, termasuklah riya, termasuk kat situ sekali. Jadi oleh sebab itu kita tengok Nabi SAW ni memang seorang yang tawadhu. Contohnya apa yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab ini. Umar bin Al-Khattab ni dia sebenarnya hadis ni berbunyi gini, la tatruni kama atratun an-nasara Isa bin Maryam, innama ana Abdullah faqulu Abdullah wa rasulih. Ini dia punya maknanya lah. Nabi kata apa? Jangan kamu sanjung aku, jangan kamu puji aku melampau-lampau. Yang berhormat ke, Datuk Seri ke, Tun ke, apa-apa sajalah. Apa lagi pangkat-pangkat? Apa lagi? Profesor ke? Tak banyak profesor. Ini contoh lah kan. Tapi kalau dia sebut, apalah. Kalau tak sebut, apa orang tak sebut nama aku ni profesor? Contoh. Ini nak sanjungan Nabi Muhammad SAW tak suka.
Tak suka dia disanjung-sanjung secara berlebih-lebihan. Jadi kerana itu dia kata apa? Jangan sebagaimana kaum Nasrani menyanjung Isa bin Maryam secara berlebih-lebihan. Ini saya tak tahu lah ni apa maksudnya. Aku hanyalah seorang hamba Allah, ana Abdullah. Aku hanya seorang hamba Allah. Maka panggillah aku, faqulu Abdullah. Panggillah aku hanya seorang hamba Allah dan juga Rasulnya. Jadi Nabi tak suruh kita panggil Datuk ke Tan Sri ke apa-apa saja lah pangkat-pangkat. Panggil dia Abdullah saja. Hal ini berlaku kerana para sahabat melihat tradisi orang Nasrani, mereka ni sangat menyanjung orang-orang yang ada jawatan besar. Sanjung ni macam mana? Sekolah angkat-angkat nama Datuk Seri, yang berhormat. Ini contohlah, orang dulu tak tahu sebab apa kan. Ataupun setengah-setengahnya sujud, tundukkan kepala dan sebagainya. Jadi para sahabat ni pun berkata, kalaulah mereka ni agama yang sesat, mereka boleh buat macam itu, kita ni agama yang benar, takkanlah tak boleh. Dia cakap gitu lah ya. Jadi kerana itu bila Nabi lalu je, Nabi datang je, mereka akan tundukkan kepala. Ataupun Nabi sebut nama Nabi Muhammad tu dengan yang hebat-hebat lah ya, dengan yang sanjung-sanjung lah. Jadi Nabi kata, Nabi tak benarkan. Nabi kata tak benarkan, aku hanya hamba Allah. Jadi kerana itu kita lihat Nabi SAW ni seorang yang memang tak sombong, yang tak angkuh. Dia boleh makan, macam mana lah gambar ni. Ini bukan Nabi ya. Ini bukan Nabi lah. Ini contoh je seorang ulama besar yang boleh makan macam ini, berkain pelekat, makan pakai jari. Lagi apa? Bersila lagi. Minum air botol. Lepas tu nasi bungkus. Ada tak jumpa kita orang sekarang besar-besar macam ni? Ada tak? Tak jumpa. Profesor ada tak yang makan sini? Profesor Muhammad ada tak macam ni? Ada juga, dia tak apa. Dia orang ahli ikram memang insya-Allah boleh. Ya, kalau ahli lain saya tak tahulah. Kalau ahli ikram ni semua boleh, no problem. Jadi Rasulullah SAW ni dia boleh makan bersila, boleh makan atas pinggan, boleh makan atas kertas, boleh makan kat dulang ramai-ramai, boleh makan kat dulang beramai-ramai, kongsi-kongsi. Ada ke orang macam ni? Orang-orang sekarang kalau Arab menteri-menteri ke, pemimpin besar, setelah sultan ke makan di situ. Kecuali setelah Kelantan ya lah. Saat ini yang sangat bagus ya kan. Jadi Rasulullah SAW ni mempamerkan akhlak yang unggul. Bahkan dia dah makan, dia jilat jari pula. Dia makan dengan 3 jari. Macam mana 3 jari ya? Sini lah 3 jari. Dan dia jilat lepas makan ya. Sekarang ni kalau tuan-tuan semua makan jilat, nak jilat je nak sudu jilatnya. Makan jilat sudu. So makan pakai sudu kan. Tangannya tak digunakan. Jadi sunnah Nabi makan dengan tangan 3 jari ya. Lepas tu jilat. Anak-anak mungkin tak biasa buat benda ni ya. Kita boleh ajar. Kerana di jari kita ni ada dia punya hikmahnya. Kenapa kita jilat? Itu semua nak kena kaji lah. Kerana itu kita lihat satu lagi kisah. Sebenarnya saya ambil ni, tuan-tuan nak baca banyak sangat. Untuk saya bagi ingat aku lupa je. Suatu hari seorang wanita datang jumpa Nabi, jumpa Rasulullah, dan dia mengadu tentang satu perkara. Dan dia kata apa? Wahai Rasulullah, saya memerlukan anda untuk sesuatu urusan. Maksudnya dia nak Nabi datang jumpa dia. Dia nak minta Nabi datang jumpa dia. Rasulullah berkata apa? Pilihlah di jalan mana yang kamu kendaki di kota Madinah ni. Nak jumpa kat mana boleh? Nak jumpa kat hotel, nak jumpa kat pasar kedai depan ni, contohlah. Nak jumpa kat Giant, nak jumpa kat UTM, semua boleh. Jumpa dalam kereta boleh, jumpa kat taman boleh. Kat mana-mana je. Ini pemimpin hebat ni, pemimpin yang tawaduk ni. Pemimpin sekarang nak macam tu? Tak boleh. Nak jumpa saya kat hotel 1 bintang tak nak, kurang-kurang 5 bintang, kurang-kurang 3 bintang. Kat mana? Dangar Bay ke? Contohlah, ni contoh. Ni bercakap siapa-siapa ya. Tapi Rasulullah ni boleh jumpa, dan dia pergi jumpa orang tu. Bukan orang tu datang jumpa Nabi, Nabi pergi jumpa dia. Kita pada hari ni, saya cikgu, anak murid saya nak kena jumpa saya, bukan saya jumpa dia. Ni contoh orang besar cakap besar ni kan. Orang yang tak kebur. Saya pensyarah, anak murid nak jumpa saya, sudah jumpa saya ke bilik saya ya. Nabi tak. Ini kes ni Nabi jumpa dia, bukan dia datang jumpa Nabi. Kerana apa? Ada